Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam edisi khas Parlimen 23 Julai 2020. Berita utama, Kementerian Kejaraya memberi tumpuan sepenuhnya dalam memastikan projek lebuh raya Pen Borneo, Sarawak dan Sabah dapat disiapkan selepas tempoh pelaksanaannya dilanjutkan. Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pelaksanaan projek di Sarawak dijangka siap menjelang tahun 2022 dan tahun 2023 di Sabah. Tapi apapun, yang penting saya kira kita patut fokus kepada the way forward dengan izin kedua-dua projek di Sabah dan Sarawak ini. Dan kita akan melihat dan mengkaji bagaimana kita dapat mempercepatkan, sebab bila PDP ditamatkan dulu, projek ini sepatutnya siap tahun 2021 untuk Sarawak dan juga di Sabah tahun Disember 21, di Sarawak Jun 2021, dan sekarang ini tempoh sudah pun dilanjutkan pada 2023 untuk Sabah dan di Sarawak 2022. Jadi yang penting sekarang ini melihat kaedah bagaimana kita dapat percepatkan dan efektif, dari segi efektif dan dengan peruntukan yang ada ini, bagaimana kita nak mempercepatkan kualiti dan tidak akan dikompromis. Terima kasih. Beliau berkata demikian dalam waktu pertanyaan menteri bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusof Abdul Wahab dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memberitahu status terkini pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak sehingga Jun 2020 iaitu bagi 10 pakej kerja dari Sematan ke Miri yang sedang giat dilaksanakan adalah sebanyak 52%. Laporan seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap para peniaga yang sengaja mengambil kesempatan menaikkan harga pelitup muka dan alat-alat perlindungan diri dalam keadaan negara masih berdepan wabak COVID-19. Menterinya Dato' Alexander Nantalinggi berkata, sehingga 22 Julai 2020, sebanyak 42,901 premis telah diperiksa melibatkan seramai 55 peniaga diambil tindakan dengan nilai rampasan RM539,951.40 dan nilai kompaun sebanyak RM392,400. Sehubungan itu juga, Kementerian telah mengambil tindakan terhadap sebuah hospital swasta yang menjual topeng muka 3 lapisan dengan harga melebihi harga maksimum yang ditetapkan kerana telah didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, dan seterusnya dikenakan tawaran kompaun sebanyak RM200,000. Beliau berkata demikian semasa pertanyaan lisan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Dalam pada itu, Datuk Alexander memberitahu kerajaan juga telah menetapkan harga maksimum bagi 4 jenis pelitup muka dengan pelitup muka jenis 3 lapisan yang mendapat permintaan tinggi ditetapkan harga maksimum pada harga borong RM1.45 seunit dan harga runcit RM1.50 seunit. Selanjutnya pula, Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing mahu isu kewarganegaraan yang masih membelenggu rakyat terutama di pedalaman diselesaikan dengan segera. Malah kata beliau, Kerajaan Persekutuan diharap mengadakan perbincangan bersama kerajaan negeri agar dapat membentuk penyelesaian terbaik. Kita mestilah atas satu cara, silalah berbincang sama kerajaan negeri Sarawak. Kita atas satu cara sokongan daripada kerajaan negeri Sarawak ataupun ketua-ketua masyarakat, kita buat satu polisi yang terbaik untuk menyelesaikan ini masalah-masalah yang sudah lama. Terutama sekali kita kaum Iban. Banyak di rumah panjang belum ada surat perna ini. Terima kasih, Minta. Beliau berkata demikian dalam soalan tambahan kepada Menteri Dalam Negeri semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini. Terdahulu, Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, dari tahun 2015 sehingga 30 Jun 2020, Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah menerima sebanyak 139 permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A, Perkara 15-2 dan Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang didaftarkan di Bintulu. Daripada jumlah tersebut, 2 permohonan telah diluluskan manakala 105 sedang diproses.
5 ditolak dan 27 permohonan dibatalkan kerana tidak memenuhi syarat. Beralih kepada laporan berikutnya, dengan pelaksanaan projek Balai Polis Sungai Asap akan bermula setelah proses pengambilan tanah untuk tapak selesai. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Jonathan Yassin berkata, sehingga kini cadangan projek tersebut masih tertangguh kerana ada isu berkaitan pengambilan tanah di kawasan skim penempatan semula bakun. Cadangan projek masih tertangguh setakat ini kerana ada isu berkaitan dengan tapak tanah secara pengambilan yang masih di dalam proses. Itu di kawasan Bakun Resettlement Scheme. Cadangan tapak projek telah dikenal pasti dan proses pemilikan tanah sedang diusahakan. Mengikut kepada penetapan dasar kerajaan, menggariskan perancangan suatu projek perlu mempunyai perjawatan sebagai asas untuk pertimbangan serta mempunyai tapak yang berkeluasan 10 ekar yang disediakan oleh pihak kerajaan. Ini mengikut garis panduan dan peraturan bagi perancangan bangunan edisi tahun 2015. Dan penyenaran semula dalam perancangan projek Rancangan Malaysia Kedua akan dibuat setelah isu tanah ini diselesaikan. Menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbung, semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini, beliau juga berkata, projek naik taraf Balai Polis Belaga dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit akan dipertimbang di senarai program projek Plan Strategik PDRM 2021 hingga 2025. Sekian bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.